Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hakim berkata, janganlah kamu memikirkan 3 perkara. Yang pertama sekali, jangan memikirkan kemiskinan. Kerana dengan memikirkan kemiskinan akan menyebabkan kerisauan dan akan menambah padanya kerakusan. Ramai orang, tuan-tuan, merasakan mereka itu miskin, tapi hakikatnya tidaklah miskin, merasakan sahaja dia miskin. Nabi SAW berdoa kepada ahli keluarganya, Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ja'al ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikanlah daripada keluarga aku, keluarga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada kalangan orang yang memperolehi sesuatu yang mencukupi. Memang kemiskinan kita tidak minta. Bahkan kadang-kadang kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadal miskin, kadal faqru kufra. Hampir-hampirlah orang yang fakir itu terjerumus ke dalam perkara-perkara yang boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, bila kita melihat diri kita ni, tuan-tuan, sebenarnya kita ni bukanlah miskin. Orang kaya dia ada motor RXZ, kita adalah motor tapi flat patah je. Kalau sampai dekat traffic light berhenti tak RXZ, berhenti juga. Motor yang buruk tadi pun berhenti juga. Kalau hari hujan basah tak dia, basah juga, sama aja. Cuma lambat perlahan itu aja pada nama. Oleh kerana itu sebenarnya apa yang didoakan oleh Nabi SAW kepada Ali Muhammad, bahkan ada ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Ali Muhammad itu termasuk juga umat Muhammad SAW, telah pun sebahagian besar ni dimakbulkan oleh Allah. Pasal kita ni tidaklah semiskin mana. Cuma kemiskinan kita dibanding pada orang kaya, memanglah kita miskin. Memanglah kita miskin bila kita bandingkan pada orang kaya. Tapi bila dilihat, sebenarnya kita ni berkecukupan, cukup. Apa yang Allah Ta'ala beri ni cukup. Orang lain ada anak, kita ada anak juga. Kita gembira tak dengan anak kita? Gembira. Walaupun anak kita bukanlah pakai kereta Mercedes besar-besar, tak. Tapi gembira sama tak dengan orang kaya yang ada anak yang dia ada kereta Mercedes? Sama aja. Oleh kerana itu maknanya sesuatu yang dilarang untuk kita jangan banyak fikir sangat ialah memikirkan tentang kemiskinan. Sebab apa? Sebab nanti akan menyebabkan kerisauan. Setiap masa, setiap ketika akan berada pada posisi yang risau. Pasal apa? Pasal kemiskinan yang menghantui diri kita. Dan juga dengan banyak kita memikirkan tentang kemiskinan, maka dia akan menambah kerakusan. Tatkala tuan-tuan melihat orang kaya, kalaulah aku kaya, maknanya sedang membina hati yang akan rakus kepada dunia. Oleh kerana itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata para ulama, ini yang pertama sekali, iaitu jangan banyak memikirkan tentang kemiskinan, kerana dia akan menyebabkan hati yang akan sentiasa risau dan akan menambah padanya kerakusan. Yang kedua yang jangan kita fikirkan, iaitu jangan memikirkan perbuatan orang yang telah menginyaimu. Nescaya akan menambah kekerasan hatimu dan akan menambah kedengkianmu dan akan berlanjutanlah kemarahanmu. Orang kalau buat inyanya pada kita, jangan banyak fikir sangat. Itu sebab kadang-kadang bila Allah Ta'ala lupakan kejahatan orang pada kita, dia merupakan satu kurniaan. Lupa dah benda tu. Yang ingat orang yang buat zalim pada kita.
Jadi Allah Ta'ala ingatkan dia pasal dia pernah buat zalim pada kita, tujuan supaya dia bertaubat. Manakala kita, Allah Ta'ala lupakan pula. Artinya satu kurniaan daripada Allah. Pasal apa? Pasal kita akan diselamatkan daripada yang pertama sekali akan menambah kedengkian kita ataupun akan melanjutkan ke kemarahan kita. Jadi orang buat penganiayaan kepada kita, maka jangan banyak difikirkan. Jadikan keutamaannya adalah memaafkannya. Memaafkannya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, menginginkan kepada Nabi supaya Nabi berwasiat kepada dia, menasihati dia. Lalu kata Nabi SAW, aku boleh berikan seperti mana yang kau minta, satu ingatan, satu nasihat yang ringkas. Pasal dia minta satu perkataan yang ringkas, tetapi dia merupakan satu nasihat yang berguna. Lalu kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Dia rasa pendek benar perkataan tu. Lagi ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, la taghdab. Nabi ulang balik nasihat yang sama. Dia rasa pun masih pendek, sikit benar. Lalu dia minta buat kali yang ketiga, Nabi tetap mengatakan la taghdab. Apa makna la taghdab? Jangan marah. Jangan marah. Tuan-tuan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marah ni dia bukannya penyakit hati, dia bukannya penyakit mata, dia bukan penyakit tangan, dia bukan penyakit telinga, tapi dia penyakit hati. Itu sebab orang yang boleh menjaga kemarahan dia, di tengah-tengah dia ada kuasa untuk memarah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Injil dia menceritakan, wahai hamba-Ku, wahai anak Adam, engkau ingatlah aku sewaktu engkau marah. Tatkala nanti sewaktu aku marah, aku akan ingat kepada engkau dengan menggantikan kemurkaan aku dengan rahmat aku. Oleh kerana itu, sifat marah ni sifat yang sayogia kita tinggalkan. Namun begitu, sifat marah ni bukanlah satu sifat yang boleh kita tinggalkan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sifat marah ni, orang cerdik kata para ulama, dia marah pada tempat dia dan meninggal, dan dia tidak marah bukan tempat dia. Maka itulah orang yang cerdik. Ni kadang-kadang kurang sikit gula, marah sungguh dia. Bini tak pakai tudung, dia boleh senyum. Tak kena cara dia. Tak kena cara dia. Jadi tempat dia, kalau marah kena tempat dia, orang cerdik. Tapi marah bila tak kena pada tempat dia, dia ni dikira sebagai orang yang bodoh. Kenapa sifat marah ni perlu kita jauhkan? Kerana bila sifat marah ni ada, dia akan mengundang sifat-sifat yang lain. Itu sebab Umar bin Abdul Aziz, dia pernah bercerita mengenai bagaimana ada seseorang datang kepada dia, dan dia ni yang datang pada dia ni orang yang buat salah. Buat salah. Ketika mana berhadapan dengan hamba Allah ni, Umar bin Abdul Aziz nak menjatuhkan hukuman pada dia. Tiba-tiba sebelum sempat menjatuhkan hukuman, tiba-tiba lelaki tadi ni maki dia. Dia makinya Amirul Mukminin. Dia menyumpah Amirul Mukminin, yang menyebabkan Amirul Mukminin tadi marah. Tak kala dia marah, dia tidak menjatuhkan hukuman. Orang tanya pada dia, kenapa tak jatuhkan hukuman? Lalu dia menyatakan bahawa setiap kali marah ni, tak kala aku marah, dan kalau aku jatuhkan hukuman, artinya aku jatuhkan hukuman di atas tiket sifat marah aku. Antara itu, aku tidak terlibat dengan sifat-sifat yang marah. Tak jatuh hukuman. Tak jatuh hukuman. Ada pula di kalangan para ulama yang tabi'in, mereka menyatakan bahawa kalau hari itu aku marah, pasal marah ni bukannya setiap masa. Marah ni dia ada ketika. Ada part-part dia, ada masa-masa dia yang tertentu. Lalu kata orang soleh, tak kala hari itu aku marah, bertuah sungguh aku. Pasal apa? Pasal tak kala aku marah,
aku dapat mengalahkan marah aku tadi itu, dan bila aku dapat mengalahkan marah aku itu tadi, sebenarnya aku telah berjaya mengalahkan syaitan, kata dia. Dia kata marah ni bukan tiap-tiap hari, marah ni waktu-waktu tertentu aja. Tak kala aku marah, maknanya satu kurniaan daripada Allah. Dia pandang pada sudut mana? Kerana marah itu datang daripada setan yang membisikkan supaya dia marah, buat itu buat ini menurut nafsu dia, ialah setan. Tiba-tiba dia lawan apa yang setan cadangkan, maka dengan cara itu dia telah berjaya melawan setan. Jadi orang alim, tuan-tuan, dia pandang tak serupa kita. Dia tak pandang serupa kita. Orang alim pandang datang sifat marah, dia lihat pada dimensi yang lain, dia merupakan satu kurniaan daripada Allah untuk dia berjaya melawan setan. Adapun kita kadang-kadang datang sifat marah, dia merupakan satu perkara yang menguntungkan kita. Boleh meluahkan dan kepelbagaian. Tambah-tambah pula tak kala kita ni ada kuasa. Ada kuasa dan boleh sebenarnya kita marah. Itu sebab kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Injil, wahai hamba-Ku, wahai anak Adam, kau ingatlah ketika mana kau marah pada aku. Kerana tak kala nanti aku murka pada engkau, aku ingat peristiwa ketika mana kau marah itu, kau ingat pada aku gantikan kemurkaan aku tadi dengan rahmat aku. Jadi perkara yang dilarang untuk kita berfikir ialah kita berfikir orang yang telah membuat penganiayaan kepada kita, kerana nanti akan menambah kekerasan hatimu dan kedengkianmu dan akan melanjutkan kemarahanmu. Jadi saya nak selit sikit, oleh kerana kita ni belajar tasawuf, kenapa sifat marah itu kita kena tukar. Maknanya mana tempat-tempat yang tertentu tu marah tadi tu kita kena tukar, kena kalahkan bisikan syaitan itu. Kerana tak kala syaitan menang, dia akan memasukkan lagi sifat-sifat yang lain. Di antaranya sifat ego, di antaranya sifat keras hati, di antaranya sifat berbangga. Asalnya marah aja, tapi disebabkan kerana kita gagal melawan sifat marah itu, maka mengundanglah sifat-sifat yang lain. Yang ketiga, jangan memikirkan untuk tetap tinggal di dunia. Jangan fikir untuk tetap tinggal di dunia, sebab akan menggalakkan kamu dalam menghimpun dunia dan menunda-nunda amal perbuatan dan melalaikan akhirat. Maknanya di antara perkara yang dilarang untuk kita banyak bertafakur ialah bertafakur tentang dunia kita. Kerana bila banyak fikir tentang dunia, kita akan lupa akan kematian kita. Bila lupa pada hari kematian kita, maka berlakulah apa yang dinamakan penundaan. Ditunda. Oleh kerana itu jangan banyak fikir tentang dunia, kerana dia akan melalaikan kita mengingati akhirat. Cumanya kata para ulama, dalam untuk tidak mengelakkan kita memikirkan tentang dunia ini, maka hendaklah kita banyak mengingatkan hari-hari kematian kita. Di antaranya cara macam mana untuk menghilangkan ingatan kita kepada dunia ataupun loba kita kepada dunia. Salah satu daripadanya, ingat tentang hari kematian kita. Apa yang dinamakan dunia semua tinggal, tuan-tuan. Semua tinggal. Yang kita bawa itu pun kain putih saja. Kain putih itu pun dibawa bukan pasal apa, pasal kita ni laqad Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak Adam, lalu hendaklah ditutup. Itu saja. Baik. Juga ada tuntutan atas dasar wara', ialah menjaga perasaan hatinya supaya tidak memikirkan sesuatu yang bukan kepentingannya.
sehingga tiap-tiap hati akan memikirkan sesuatu yang bukan kepentingannya, maka diolah supaya berbalik kepada apa yang menjadi kepentingannya semata-mata. Dan ini termasuk jihad yang utama. Jadi kata para ulama, asas kepada wara' itu ialah dia menjaga hati dia daripada memikirkan sesuatu yang bukan berkepentingan untuk dia. Asas kepada sifat wara' ialah hati dia tidak berfikir sesuatu yang tidak memberikan kepentingan kepada dia. Itu asas kepada wara'. Dan apabila hati tadi boleh diolah hati tadi daripada banyak memikirkan sesuatu yang tidak ada kepentingan untuk diri dia, maka kata ulama, sesiapa yang berusaha sedemikian semasa luar solat dia, semasa luar solat dia, kemungkinan dia akan dapat memikirkan kenikmatan solat. Pasal apa? Pasal di luar solat hati dia dapat kawal daripada terlibat dalam memikirkan sesuatu yang tidak ada kepentingan pada dia. Nanti bila sampai pada waktu solat, dia mampu untuk memberikan tumpuan dalam melaksanakan solat. Ini di antara kunci-kunci je lah dalam ilmu tasawuf. Kenapa agak-agaknya kita semayang tidak ada padanya khusyuk? Pasal di luar semayang kita menggunakan akal dan hati kita banyak memikirkan sesuatu perkara yang tidak ada kepentingan dalam hidup kita. Kepentingan di sini maksudnya kepentingan agama. Kepentingan agama. Sebagai contoh, dia mencari kekayaan siang, malam, pagi, petang. Ada tak diletakkan di situ kepentingan untuk diri dia? Jawapannya, semuanya kepentingan lebih kepada hawa nafsu. Tapi tak kala dia mencari kekayaan, dia mencari kemewahan, namun begitu di hatinya dia fikirkan supaya aku boleh bantu orang, aku boleh sponsor beberapa orang untuk aku bawa dia pergi melaksanakan umrah, supaya aku nak orang-orang Islam ni tak ada yang miskin. Benda-benda itu tuan-tuan, kalau dijadikan sesuatu yang difikirkan sewaktu dia mencari kekayaan tadi itu, dalam masa dia sembahyang, Allah akan memberi rasa nikmat khusyuk. Dia bekerja, dia pergi bekerja, pukul 7.30 dia masuk, nanti pukul 2.30 nanti dia balik. Dalam tempoh dia bekerja tadi tu, peranan hati tadi tu, dia mesti memikirkan, inilah peluang untuk aku berbuat kebajikan. Dengan kuasa yang aku ada, diberikan peluang untuk mengajar anak-anak, aku bimbing dia sebaik-baik yang mungkin. Tapi kalau kita hanya 7.30 punch card, balik 2.30, mengajar hanya sekadar melepaskan pengajian saja, tidak ada di sana nilai-nilai untuk dikeranakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam solat kita, dalam ibadat-ibadat yang lain tidak akan mendapat kelazatan. Tapi kalau kita, contohnya kita mengajar para pelajar kita, bukan matlamat kita gaji, matlamat kita ialah memang supaya anak murid kita ni boleh mengenal Allah, boleh memiliki akhlak-akhlak yang baik. Sebagai contoh, ini yang dimaksudkan tadi tuan-tuan, dia menggunakan pemikiran dia tadi itu untuk sesuatu yang boleh memberi kepentingan pada diri dia. Pasal semuanya itu nanti dikira sebagai ibadat. Bila dikira sebagai ibadat, maka kepentingan itu dapat tak dia perolehi besok di akhirat? Dapatlah. Itu yang dimaksudkan bahawa dia memikirkan sesuatu yang berkepentingan itu berbalik kepada dia.
Dengan makna yang lain, walaupun kita nampak dia bekerja, dia dapat gaji, tapi rupa-rupanya dia bekerja kerana Allah. Kerana dia bekerja kerana apa? Kerana Allah suruh untuk ajak orang buat baik, halang orang buat jahat. Itu sebagai contoh. Kiaslah dalam kerja-kerja yang lain. Kalau kita sebagai seorang peneroka, kalau kita sebagai seorang penulis getah, maka kiaslah kita cari semua nafkah tadi itu, tujuan dan matlamatnya di antaranya untuk menutup maruah keluarga dan sebagainya. Maka di penghujungnya nanti dalam melaksanakan ibadat-ibadat semayang akan ada padanya kemanisan. Tapi kalau hanya sekadar pergi kebun untuk dapat hasil, untuk dapat bahagian-bahagian dunia tadi, kemungkinan di bahagian solat kita Allah Subhanahu wa taala tidak kurniakan padanya khusyuk ataupun nikmat. Itu yang dikongsikan dalam kitab ini. Maka diingatkan dalam kitab ini, iaitu di sana ada tuan-tuan, namanya dipanggil sebagai wali abdal, dipanggil wali abdal, alif ba dal lam, abdal diambil daripada perkataan badal. Badal ni kita pun ada sebut juga, badal haji dia panggil. Badal ni apa? Badal ni ganti. Kenapa dipanggil sebagai wali abdal? Wali abdal ni kata para ulama tak ramai. Dia adalah wali-wali Allah yang mengambil tempat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Akhlak dia semua ambil, cuma dia bukan nabi. Dia ambil tempat nabi. Ambil tempat nabi ni maksudnya akhlak dia, amalan dia semua dia ambil apa yang nabi buat. Kata para ulama, wali abdal ni tak ramai, sekitar dalam 7,000 ataupun 14,000 gitulah. Dia tak ramai sangat. Lalu dia dipanggil sebagai wali abdal. Wali abdal ni dia ada 10 sifat dia. Yang pertama sekali, hatinya bersih. Hati bersih. Hati bersih ni tuan-tuan, maksud dia ialah akidahnya bersih, dan juga hati dia tadi ni tidak ada benda-benda yang kotor. Pasal tu sebab bila kita belajar 3 perkara yang penting. Yang pertama sekali, kita belajar bab akidah. Tuan-tuan kalau belajar, pastikan 3 ilmu ni dikuasai. Yang pertama sekali dalam bab akidah, yang kedua dalam bab syariat ataupun fiqh, dan yang ketiga dalam bab tasawuf. Baik, ketiga-tiga ni tak boleh dipisahkan, dia mesti sekali. Tak boleh hanya belajar akidah saja meninggalkan fiqh, meninggalkan tasawuf. Dia mesti ketiga-tiga. Akidah, apa tujuan kita belajar? Untuk memelihara keimanan kita. Nak pelihara keimanan kita. Pasal apa? Pasal kadang-kadang bila kita tak belajar, dia akan menyebabkan kita tak tahu rupa-rupanya apa yang kita yakin, apa yang terlintas dalam hati kita, rupa-rupanya sesuatu yang telah membatalkan syahadah kita. Sebagai contoh, bila kita menyatakan bahawa innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah di atas tiap sesuatu itu maha berkuasa. Dengan makna yang lain, Allah Subhanahu wa taala dia maha berkuasa. Dia maha berkuasa. Allah menjadikan tiap sesuatu. Perkataan-perkataan ini betul. Tapi kena ingat, bila kita belajar ilmu akidah, bila kita belajar ilmu tauhid, bila dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tiap sesuatu, maksud sesuatu di sini ialah sesuatu yang harus. Sesuatu yang harus. Allah Ta'ala memang berkuasa, tetapi Allah Ta'ala tidak boleh berbuat sesuatu perkara yang mustahil. Tak boleh buat pada mustahil. Pasal apa? Pasal bila dia buat benda-benda yang mustahil,
akan menjatuhkan martabat ketuhanan dia. Itu sebab para hadirin, kalau tuan-tuan berdialog dengan orang Kristian, orang Kristian, nanti sampai kepada satu tajuk perbincangannya ialah, bila kita tanya pasal agama Kristian, mereka beriktikad bahawa Allah masuk dalam badan Nabi Isa. Allah tu dia masuk ke dalam badan Nabi Isa. Itu sebab orang Kristian meletakkan bahawa Isa adalah Tuhan. Ada yang menganggap anak Tuhan. Baik, kita pun berdebat dengan dia. Dia katakan Allah Maha Berkuasa, kata dia. Allah boleh, Allah berkehendak untuk masukkan jasad dia, zat dia ke dalam Nabi Isa alaihi salam. Kan Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa kalau dia nak adakan isteri. Allah berkuasa kalau dia nak adakan anak. Dah kita belajar ilmu akidah, tak mantap sangat pasal Allah boleh buat semua sekali. Betul juga. Betul juga. Tak kala kita kata betul juga, dia kata pasal Allah boleh buat apa saja. Bila dia cakap begitu, maknanya dia sedang menggegarkan akidah dia. Itu sebab bila kita belajar ilmu akidah, salah satunya dapat memelihara diri kita ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dia tak boleh buat benda-benda yang mustahil. Mustahil tak Allah Ta'ala zat dia duduk dalam Nabi Isa? Mustahil lah. Pasal apa? Pasal Nabi Isa tu makhluk. Tak kala zat dia letak dekat makhluk, maka dia pun makhluk. Dah kalau gitu Allah makhluk, tak kuat mana lah. Serupa kita juga. Jadi oleh kerana itu, tujuan kita belajar ilmu akidah tadi itu, salah satu daripadanya nak menjaga dia bahagian itu. Nak menjaga dia bahagian itu. Baik, ilmu yang kedua apa namanya? Ilmu syariat ataupun ilmu fiqah. Ilmu fiqah ni tak boleh kita buat melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh kerana itu, nak semayang, sebelum semayang tu kita mesti kenal dulu siapa yang mengarahkan semayang. Tak cukup dengan mengenal siapa mengarahkan semayang. Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad pasal apa? Pasal nak ajar macam mana cara semayang. Jadi oleh kerana itu, beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dia menjadi rukun iman. Barulah pelaksanaan ibadat-ibadat tadi itu dikira sah. Kerana apa? Bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita dah beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul. Beriman pada Rasul ni pun tuan-tuan, kalau kita tengok kitab tauhid, rupa-rupanya kita tak tahu mana pun beriman kepada para Rasul. Kerana beriman pada para Rasul ni ada dua. Yang satu namanya ijmal. Ijmal tu memadailah. Kita mengetahui bahawa para Rasul dan para Nabi kesemuanya diutus oleh Allah seramai 124,000. Itu cara ijma', cara ringkas. Kemudian yang dilantik menjadi Rasul ada 313. Yang wajib pula kita ketahui ialah seramai 25 orang. Wajib yang ketahui itu namanya fardu ain, yang dikira sebagai tafsil, kena tahu satu persatu. Bahkan kalau kita tengok dalam perbincangan para ulama mengenai beriman kepada Rasul, iaitu kita kena tahu bangsa mana dia, daripada mana dia, macam mana dia punya nasab dia, tinggal di mana, apa peristiwa yang berlaku kepada dia. Itu semua termasuk di dalam makna beriman kepada Rasul. Baik, cumanya bila semayang kita dah betul, keimanan kita dah betul, lalu pun kita semayang, ada satu lagi benda yang tidak boleh kita tinggalkan kerana dikhawatiri amalan kita tadi itu tidak diterima oleh Allah. Apa dia? Mempelajari bahagian ilmu tasawuf. Memang kita beriman kepada Allah,
Memang kita sembahyang follow ikut fiqh yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupa-rupanya dalam sembahyang tadi ada riak. Dalam sembahyang tadi ada sum'ah. Dalam sembahyang tadi ada ingin berbangga-bangga. Kesemuanya itu bukan kerana Allah yang menyebabkan akhirnya sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan para wali abdal tadi tuan-tuan, bersih hati dia, akidah dia bersih, amalan dia pun bersih, tasawuf dia pun bersih. Yang kedua ialah ringan tangan. Wali abdal ni dia ringan tangan. Ringan tangan ni maksudnya dia rajin bersedekah. Yang ketiga, wali abdal ini benar lidah dia. Kalau keluar daripada lidah dia percakapan, semuanya adalah benar. Semuanya adalah benar. Kemudian yang keempat, merendah diri, tidak berbangga-bangga walaupun dia seorang yang hebat. Yang kelima, sabar dalam penderitaan. Sabar dalam penderitaan. Itu sebab para Nabi alaihi salatu wassalam ada 5 orang yang dinamakan sebagai ulul azmi. 124,000 orang para Nabi dan Rasul dilantik menjadi Rasul 313. Daripada kalangan 25 Rasul itu, Allah Ta'ala melantik ada 5 Rasul yang dipanggil sebagai ulul azmi. Kenapa? Kerana mereka itu di antara para Rasul yang paling banyak cubaan dia dan paling banyak bersabar dalam penderitaan. Yang keenam, menangis di waktu malam dengan sendirian. Tengah-tengah malam sendirian sering menangis. Menangis bukan sedih pasal apa, tapi menangis dengan dosa yang banyak. Menangis takut akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sifat wali abdal ini nasihat kepada sesama makhluk. Kalaupun dia tidak setuju, dia mendahului kata tidak setujunya itu adalah atas dasar nasihat, bukan emosi. Yang ke-8, kasih sayang kepada sesama mukmin. Tak kiralah dia bangsa apa sekalipun, bila tiketnya adalah mukmin, maka dia akan tiupkan rasa kasih sayang. Yang ke-9, memikirkan kerosakan dunia. Orang-orang saleh, para wali, mereka itu lebih banyak memikirkan kerosakan dunia. Kerana sifat dunia itu memang rosak. Sifat dunia itu memang rosak. Pengakhiran kerosakan kita ialah kematian. Adapun dunia-dunia yang lain yang ada dalam ingatan kita, kita yang telah dewasa ini, yang matang, dah tua ni, kita nampak tengok macam mana kerosakan dunia. Dulu kita ada beli kereta, bukan main lawa kereta kita. Sanggup berhutang, pagi malam siang petang kita mengelap kereta je. Sekarang tu kereta dekat mana? Entah kat mana dah. Entah semak mana dah orang lempar. Pasal apa? Pasal dia tu dunia. Itu keras tuan-tuan, besi tu. Kita bukan besi. Maknanya kita lebih akan banyak rosaknya. Dan penghujung kerosakan kita adalah kematian. Oleh kerana itu, memikirkan perkara-perkara seumpama itu akan mengingatkan kita akhirat nanti. Dan akhir sekali, memperhatikan dan mengambil ibarat dari segala kejadian. Wali abdal, setiap yang berlaku ke atas diri dia sudah pastilah ada padanya hikmah yang Allah Ta'ala selitkan di situ. Sepanjang hari ini kita hidup dalam tempoh 24 jam, bangkit waktu pagi sampailah ke waktu sekarang ni, banyak perkara yang kita lalui, dan semua yang kita lalui itu bukan sia-sia. Pasal dia adalah susun atur daripada Allah. Maha suci Allah membuat pada kita ni sesuatu yang sia-sia. Cuma kita ni sahaja, cuma kita saja yang beranggapan bahawa setiap benda yang berlaku pada diri kita ni adalah sia-sia. Di sisi Allah, dia tidak sia-sia. Ada sesuatu yang hendak Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang boleh kita mengambil iktibar, yang boleh kita ambil pengajaran. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan daripada perkongsian
apa yang saya sampaikan pada malam ini yang banyaknya rasanya tidaklah sebegitu teratur, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.